Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan tindak balas redoks, unit 6.2 di dalam bab 6, tenaga dan perubahan kimia. Mari kita lihat tindak balas antara logam zinc dan larutan kuprum 2 sulfat. Dalam tindak balas ini, zinc mempunyai nombor pengoksidaan sifar dan ion zinc mempunyai nombor pengoksidaan positif 2. Maksudnya dalam tindak balas ini, logam zinc melepaskan 2 elektron dan mempunyai pertambahan nombor pengoksidaan dari sifar ke positif 2. Ini menunjukkan zinc mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Manakala ion kuprum 2 pula bertukar menjadi atom kuprum. Dan nombor pengoksidaan bagi ion kuprum adalah positif 2 dan nombor pengoksidaan atom kuprum adalah sifar. Dan ini menunjukkan ion kuprum menerima 2 elektron kerana terdapat perkurangan nombor pengoksidaan daripada positif 2 ke sifar. Maka, ion kuprum 2 mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Ini merupakan cara untuk menulis persamaan ion untuk tindak balas ini. Bagi pemerhatian pula, pepejal kelabu zinc menjadi nipis dan keamatan warna biru ion kuprum akan berkurang dan dalam masa yang sama pepejal perang kuprum akan terhasil. Mari kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu tindak balas antara logam ferrum dan larutan kuprum 2 sulfat. Ferrum mempunyai nombor pengoksidaan sifar dan ion ferrum 2 mempunyai nombor pengoksidaan positif 2. Disebabkan oleh pertambahan nombor pengoksidaan daripada sifar ke positif 2, logam ferrum melepaskan 2 elektron dan mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Disebabkan oleh ion kuprum dalam tindak balas ini wujud dalam bentuk ion, maka ianya akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Maka ion kuprum 2 mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Ini pula persamaan ion bagi tindak balas ini. Dan mari kita lihat pemerhatiannya pula. Logam ferrum berwarna kelabu. Maka pemerhatian yang pertama, pepejal kelabu menjadi nipis dan larutan hijau yang disebabkan oleh ion ferrum 2 akan terhasil. Dalam tindak balas ini, keamatan warna biru ion kuprum 2 akan berkurang dan pepejal perang iaitu kuprum terhasil. Kita lihat proses pengaratan besi. Dalam proses pengaratan besi, atom ferrum cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion ferrum 2 dan atom ferrum mengalami pengoksidaan. Ferrum ialah logam dan boleh mengkonduksikan elektrik. Maka elektron-elektron yang dilepaskan oleh atom ferrum tadi boleh mengalir ke bahagian permukaan besi. Elektron-elektron yang dilepaskan ini pula diterima oleh gas oksigen yang terdapat di udara dan air yang hadir untuk membentuk ion hidroksida dan
mengalami penurunan. Ini adalah persamaan setengah pengoksidaan bagi proses pengoksidaan dan ini pula adalah persamaan setengah penurunan bagi proses penurunan. Apabila kita menulis persamaan ion untuk kedua-dua persamaan setengah ini, kita akan dapat persamaan seperti mana yang terdapat di sini. Dalam tindak balas ini, pelajar boleh lihat ion ferrum yang terhasil melalui proses pengoksidaan dan ion hidroksida yang terhasil melalui proses penurunan bergabung untuk membentuk ferrum 2 hidroksida pula. Ferrum 2 hidroksida ini adalah tidak stabil dan akan kemudiannya dioksidakan kepada ferrum 3 hidroksida yang merupakan keadaan yang lebih stabil untuk ion ferrum. Seterusnya, ferrum 3 hidroksida ini akan kemudiannya menjadi karat, iaitu lebih dikenali sebagai ferrum 3 oksida terhidrat. Ini menunjukkan pengaratan besi ialah satu contoh tindak balas redox kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Jadi cikgu harap pelajar dapat mengetahui bagaimana proses pengaratan besi ini berlaku. Mudah sahaja ya. Terusnya mari kita lihat apa itu kakisan logam. Kakisan logam ialah pengoksidaan logam melalui tindakan udara atau oksigen, air dan ataupun elektrolit. Pengaratan besi yang kita lihat sebelum ini adalah satu contoh kakisan logam. Di mana apabila atom ferrum melepaskan elektron untuk membentuk ion ferrum 2, atom ferrum dikatakan terkakis kerana mengalami pengoksidaan. Elektron yang dilepaskan ini diterima oleh oksigen yang terdapat di udara untuk membentuk ion oksida pula dan proses penurunan berlaku pula. Jadi, pelajar boleh dapati pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Kesimpulannya, kakisan logam juga adalah satu contoh tindak balas redox. Kakisan logam ini boleh dihalang dengan menggunakan logam yang lebih elektropositif. Bagaimana pula itu? Mari kita lihat ya. Seterusnya, kita akan lihat pengekstrakan logam dari bijihnya di mana mereka menggunakan siri kereaktifan logam bagi mengekstrak logam dari bijihnya. Pengekstrakan logam ialah proses untuk mendapatkan sesuatu logam dari bijihnya. Dalam proses ini, karbon digunakan sebagai ejen penurunan kerana mudah didapati dan murah bagi mengekstrakkan logam seperti ferrum dan stannum daripada bijih logam tersebut kerana ferrum dan stannum adalah contoh logam yang kurang reaktif terhadap oksigen dan terletak di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Pengekstrakan logam ini dilakukan di dalam relau bagas. Pertama, campuran bijih logam batu kapur dan coke karbon dimasukkan dari bahagian atas relau bagas. Kemudian, udara panas dimpamkan masuk dari bahagian bawah untuk memanaskan karbon daripada coke supaya menjadi karbon monoksida. Jadi sekarang dalam relau bagas kita ada karbon dan juga karbon monoksida. Kedua-dua karbon akan menurunkan bijih logam untuk menjadi logam seperti mana dalam persamaan. Dan dalam tindak balas ini, batu kapur ditambahkan untuk
ianya bertindak balas dengan benda asing dan membentuk sangga. Akhir sekali, sangga dan juga leburan logam yang tulen daripada bijinya akan dialirkan keluar. So, mudah saja. Ini adalah salah satu cara pengekstrakan logam dari bijinya. Mari kita lihat kegunaan elektrolisis yang pertama di dalam industri iaitu pengekstrakan logam. Logam reaktif dapat diekstrak daripada bijinya melalui proses pengekstrakan logam dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Kaedah elektrolisis ini dijalankan dengan menggunakan leburan sebatian logam atau larutan pekat aqueous garam. Logam yang diekstrak akan diperolehi di katod semasa elektrolisis. Mari kita lihat satu contoh logam yang diekstrak melalui elektrolisis iaitu logam aluminium. Logam aluminium diekstrak daripada bijinya iaitu boksit ataupun aluminium oksida dengan menggunakan elektrod karbon dalam proses elektrolisis ini. Semasa proses elektrolisis berlaku, ion oksida di dalam leburan aluminium oksida akan bergerak ke elektrod karbon dan menderma elektron bagi menghasilkan gas oksigen. Dan seterusnya, di katod pula, ion aluminium akan bergerak ke elektrod karbon katod dan akan menerima elektron untuk membentuk pepejal aluminium. Jadi, dengan itu, leburan aluminium dapat dihasilkan dan akhirnya dapat dikeluarkan daripada bekas yang dilapisi oleh elektrod karbon. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan yang kedua, iaitu penulenan logam. Faktor jenis elektrod diaplikasikan dalam proses penulenan logam dalam industri melalui kaedah elektrolisis ini. Dalam kaedah ini, jenis anod yang digunakan serupa dengan ion logam di dalam elektrolit. Contohnya, dalam proses ini, elektrolit yang digunakan adalah larutan kuprum 2 sulfat dan elektrod yang digunakan adalah elektrod kuprum. Jadi, jenis anod serupa dengan ion logam di dalam elektrolit. Semasa elektrolisis, anod kuprum mengayon untuk membentuk ion kuprum 2. Ion-ion ini akan bergerak ke katod dan terenap sebagai logam kuprum tulen. Apabila proses penguraian ini berterusan, benda asing akan dikumpulkan di bawah anod. Akhir sekali, logam kuprum tulen akan diperolehi di katod. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan elektrolisis yang ketiga pula, iaitu penyaduran logam. Faktor jenis elektrod juga diaplikasikan dalam proses penyaduran logam ini. Semasa elektrolisis, sejenis logam disadur pada logam lain dan dalam proses ini, logam yang lebih mahal atau menarik seperti emas atau argentum ataupun kuprum disadurkan pada objek logam lain supaya kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Sebagai contohnya, dalam proses penyaduran logam ini, kuprum hendak disadurkan pada sudu besi yang dipasang pada katod. Dalam kaedah ini, jenis anod yang digunakan serupa dengan ion logam di dalam elektrolit dan semasa elektrolisis, anod kuprum akan mengayon untuk membentuk ion kuprum 2 melalui penderamaan elektron dan
Ion-ion ini akan bergerak ke katod iaitu pada ke sudu besi dan terenap sebagai logam kuprum tulen. Apabila proses penguraian ini berterusan, sudu besi akan disadur dengan pepejal perang kuprum dan kita katakan proses penyaduran logam telah berlaku. Itu sahaja berkaitan dengan unit 6.2 tindak balas redoks. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.